Okay, so minggu lepas cikgu ada minta kamu buat latihan ialah bila soalan bagi satu jadual. Sebenarnya jadual ini dia datang daripada eksperimen Bila datang daripada eksperimen maksudnya nanti bila kita lukis kita tak akan tulis tak dapat satu garis lurus yang sangat cantik sebab datang daripada eksperimen. So itu sebabnya nanti kalau awak baca soalan dia akan minta awak lukis garis lurus penguaian terbaik Okay, so di sini mula-mula jadual yang dia bagi itu datang daripada satu persamaan. So lain soalan, lain persamaan dia akan bagi kita lah. Dan awak akan dapati dia mula-mula memang bagi kita persamaan yang jenis tak linear. Okay, ataupun kita kata ini ialah hubungan tak linear. Kalau cikgu terus lukis ikut nilai yang diberi di sini, cikgu tidak akan tapak garis lurus. Cikgu tak akan tapak garis lurus. Sebab yang dia bagi ini ialah satu hubungan yang tak linear. Okay, di mana minggu lepas saya pakai kamu tengok kan. Dia boleh gradatif, dia boleh macam-macam bentuk. Walaupun mungkin bentuk itu kita tak belajar. So, soalan akan minta kita lukis satu graf baru di mana biasanya dia sebut you plotkan apa melawan apa. So, awak akan dapati bila dia suruh awak plotkan graf ini, awak akan tapak satu garis lurus. So sebenarnya bila kita ubah soal kita punya paksi ikut arahan di sini, kita sudah ubahkan hubungan tak linear kita jadi satu hubungan linear. Okay, hanya di sini cikgu tak dapat lagi mengajar kamu kenapa ubah macam ini dia boleh jadi satu hubungan linear. Kita akan belajar selepas ini. Kita belajar lukis graf dulu Kita belajar lukis graf dulu. Lain kali baru cikgu ajar kenapa ubah macam ini dia boleh jadi linear. Sekarang awak terima dulu bila saya ikut arahan dia saya boleh dapat satu garis linear So, apa yang cikgu nak ajar hari ini ialah macam mana kita nak sediakan graf ini. Macam mana kita nak sediakan graf ini. So, cikgu mula-mula sudah ajar kamu ialah bila awak baca ayat ini blok Y punca kuasa 2S melawan S, awak akan tahulah awak kena bina satu jadual di mana paksi X awak masih X. Paksi X selalu ikut belakang. Yang ini ialah paksi Y kamu. So, awak akan lukis satu garis baru. Contohnya tadi yang cikgu bagi awak lah. Soalan satu ini. Awak sediakan ini pasi S, ini pasi Y. Dan cikgu sentiasa galakkan kamu pasi S dulu, tulis dulu, baru tulis pasi Y. Walaupun dalam exam, katakan awak hantar saya jawapan dalam bentuk macam ini. Sebab awak ikut arahan dalam graf kan. Dia kata blok Y punca kuasa 2S melawan S. Awak nak bagi saya jadual macam ini. Dari segi jadual, cikgu bagi awak markah penuh. Cikgu bagi awak markah penuh. Dan bila plot titik, kalau awak boleh plot dengan betul, cikgu juga bagi awak markah penuh. Tapi macam cikgu kata pada minggu lepas lah, bahayanya ialah kita sudah terlalu biasa. Nombor atas ini pas koordinat S, nombor bawah itu koordinat Y. So bila awak tulis terbalik, biasanya titik pertama ingat lagi, titik kedua ingat lagi, titik ketiga mungkin sudah baca terbalik. So cikgu sangat-sangat tak galakkan awak buat macam ini walaupun cikgu tak tolak markah awak Boleh So cikgu akan galakkan kamu tulis ikut kebiasaan kita. Pasi X dulu, baru pasi Y. So itu yang cikgu kata bila kita banding dengan soalan kita, kamu akan dapati kita tulis belakang dulu, baru tulis depan. Tak ada pilihan sebab bila buat graf memang kita akan kata pasi Y dulu, baru kata pasi X. So seterusnya yang cikgu nak mengajar kamu ialah macam mana nak lukis graf. Graf yang awak belajar dalam tajuk ini akan merupakan satu graf yang agak rumit untuk lukis sebab biasanya titik-titik awak tidak jatuh di tempat yang cantik. Maksud saya macam ini. Macam ini Katakan inilah kertas graf kamu. Kalau berlaku dalam matematik ataupun sains fizik kimia kamu, biasanya titik kamu cantik tempat-tempat ini. Biasanya titik-titik awak cantik tempat-tempat macam ini. Tempat ini di mana awak boleh nampak garis tebal itu dengan senang. Cikgu kena enlarge. Biasanya titik kamu tempat yang cantik. Maksudnya awak akan terkena di tempat nganganlah pucu segi empat itu. Garis tebal itu. Ataupun garis macam ini. Ini pun jarang berlaku. Biasanya garis-garis semua yang cantik macam ini.
Tapi dalam tajuk ini, awak mungkin akan drop titik sehingga dalam tahap macam ini. Tengah-tengah. Tengah-tengah petak kecil tau, bukan tengah-tengah petak besar. Tengah-tengah petak kecil. Sampai ada masanya macam ini keadaan dia. Macam ini keadaan dia. Berada di dalam petak kecil. Berada di dalam petak kecil. Tak sentuh mana-mana satu garis pun. Di sini mungkin awak kata okey je sebab cikgu sudah English. Kalau normal awak tengoklah India. Ini kertas graf kamu. Kecil macam ini aja. So cikgu hari ini akan mengambil masa saya untuk mengajar kamu macam mana nak plot titik dengan betul. Sebab dalam exam nanti sorry cikgu terpaksa English balik. Dalam exam nanti larak yang dibenarkan ialah setengah petak kecil. Maksudnya katakan ini jawapan kamu. Ini jawapan kamu katakan ini tempat dia. Ini tempat dia. Larak yang dibenarkan ialah setengah petak kecil di sekeliling dia. Susah cikgu nak lukis. Macam ini. Setengah petak kecil saja. Kalau awak atas, maksud saya kalau titik di sini awak drop atas sikit. Tidak melebihi setengah petak kecil. Okey, boleh diterima dalam exam. So, kalau jawapan awak di sini, kalau awak plot di atas, beza sudah satu petak kan, akan dikira salah. Akan dikira salah. So, kita kena belajar plot titik dengan sangat tepat. Bukan lebih kurang. Kena plot titik dengan sangat tepat. So nanti cikgu akan ajar kamu macam mana nak plot benda ini dengan tepat. Sebab ada orang okey, dia tahu saja mana tempat nak plot. Ada orang tak berapa nampak. Bila tak berapa nampak, cikgu akan ajar kamu satu teknik kalkulator di mana kalkulator menolong kita tahu mana tempatnya dengan betul. Okey So itu nanti balik ke sini. So bila kamu nak sediakan graf, awak kena ikut arahan pada soalan dia nak skala macam mana. Kecuali soalan tak sebut, maka awak boleh bebas. Awak boleh bebas dengan syaratnya semua titik boleh drop berada dalam kertas graf awak. Kalau tidak, kena ikut arahan pada kertas pada soalan. Kalau awak tidak ikut arahan, automatic minus 1 mark. Maksudnya kalau sepatutnya graf ini cikgu bagi awak 3 markah. Tapi sebab awak tidak ikut skala saya, cikgu kata 2 cm kepada 5 unit. Awak tak nak, awak nak 2 cm kepada 10 unit sebab rasa 2 cm kepada 10 unit lebih senang nak lukis. Mungkin itu alasan awak. Walaupun lepas itu awak memang boleh plot titik dengan betul, tapi cikgu memang akan minus 1 mark. Minus 1 mark sebab tak ikut arahan pada soalan. So pastikan awak ikut arahan pada soalan. So contohnya soalan ini cikgu copy ke belakang lah, cikgu tak ingat. Sorry cikgu kecilkan sikit. Arahan saya ialah alamat. Cikgu perlu benda penting saja. Kalau kamu tengok arahan saya ini So kalau kamu tengok arahan saya untuk paksi X, cikgu nak 2 cm kepada 5 unit. Kenapa di sini cikgu kata 2 cm? Awak ada kertas graf pada awak kan? Jangan ukur saya punya Awak ukur kertas graf, kalau kamu tengok satu petak besar ini ialah 2 cm. So itu sebabnya kenapa kalau kamu tengok bila dia minta kita lukis sesuatu pada kertas graf, dia selalu suka kata skala 2 cm kepada berapa. Itu juga berlaku dalam matematik skala 2 cm kepada berapa. Kebanyakan masa memang kita tengok macam ini. Cikgu rasa selama ini cikgu pernah nampak 1-2 kali dia kata 1 cm. Di mana dia bukan pakai ayat ini. Dia bukan pakai ayat ini. Dia pakai ayat ini. Skala 1 cm. Dia kata skala 1 cm kepada 5 unit. Kalau itu ayat dia, maksudnya 1 cm ialah dari sini sampai sini. Ialah ini Dari sini sampai sini. Awak boleh pakai pembaris awak ukur. Ini yang dipanggil 1 cm.
Tapi jarang berlaku skala jenis ini jarang berlaku. Kalau tiba-tiba tahun ni dia nak uji awak macam ini, awak terima sajalah. Maksud dia 1 cm ialah ini, 1 cm. Ada tujuannya, bukan sengaja dia letak 1 cm tapi kebanyakan masa memang kita nampak 2 cm lah ya. So cikgu buang ini cikgu buang ini. Okay. So apa yang awak perlu buat ialah bila dia kata 2 cm kepada 5 unit, maksudnya bila awak sediakan, awak sediakan graf pada paksi Y awak. Untuk lukis paksi itu, awak kena gunakan pembaris gunakan pembaris, dan kalau boleh cuba gunakan garis tebal, jangan gunakan garis yang tengah-tengah macam ini. Sangat tak galakkan sebab susah nak tengok. Cikgu akan galakkan kamu gunakan garis yang tebal ini. Bukan di sinilah, tapi maksud saya contohnya ini. Bila awak nak labelkan paksi S, awak jangan pilih tengah-tengah macam ini. Sesuka hati aja letak. Cuba letak di garis tebal. Maksudnya kawasan ini, kawasan ini, kawasan ini dan seterusnya lah. Okay? So mana tempat yang sesuai nak letak, awak tengok dulu jadual awak ada nilai negatif tak? Okay. Untuk paksi S, kita bukan nak tengok paksi S yang negatif. Kita nak tengok Y yang negatif. So, kamu kena tengok koordinat Y awak. Ada negatif tak? Kalau di sini awak nampak semua nilai adalah positif, maka bolehlah awak letak benda ini di sini. Kejap. Katakan ini kertas graf kamu. Kamu letak dia di... cikgu akan galakkan satu petak di sini aja. Satu petak di atas. Tak payah sampai paling bawah. Tak payah sampai paling bawah. Tapi kena checking juga. Okay. Yang pelik awak akan rasa di sini. Sekarang cikgu nak letak paksi S. Tapi yang cikgu nak tengok ialah koordinat Y. Sebab koordinat Y yang menentukan cikgu letak sini sesuai ke letak atas sikit sesuai. Okay. So apa yang saya akan tengok ialah kalau saya letak di sini. Okay, ada berapa petak di atas ini? 1, 2, 3, 4. Okay. Ataupun kamu bilang dengan kertas graf kamu sendiri boleh tak? Sebab cikgu grow kamu susah. Okay. Awak cuba letak satu garis di macam di sini satu petak di atas ini. Awak bilang ada berapa petak di sini. Maksudnya sini 1 petak, 2 petak, bilang ada berapa. Bilang sekarang Okay. Pakis ada berapa petak? 12. Ada 12 petak So kamu ingat bila awak letak benda ini, di sini ada 12 petak. Dan awak tengok paksi Y untuk koordinat Y punya. Koordinat Y kata 2 cm kepada 10 unit. So kalau 10 unit maksudnya 12 kali cikgu tulis. 10 kali 12, cikgu boleh muat sampai 120. So awak tengok jadual ini, ada tak yang melebihi 120? Tak ada melebihi, maksudnya awak letak di situ okey. Kenapa cikgu nak buat macam ini? Maksud saya macam ini, katakan ada orang, cikgu saya nak letak di tengah-tengah. Boleh tak? Cikgu saya nak letak di tengah-tengah. Boleh tak? Boleh tak boleh berkandung kepada inilah. Awak tengok, katakan cikgu letak di sini, cikgu bilang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul tak? Kecilkan sikit bilang. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Okey. Ada 8 di atas sini. So 8 kali 10, 80. So untuk soalan ini, kalau siapa letak di sini, cikgu tak kata awak salah tau. Cikgu tak kata awak salah. Sebab masih muat. Tapi satu lagi tempat nanti kita akan tengok ialah pindasan Y. Okay. So kalau cikgu akan letak di sini. Tapi apa yang saya nampak ialah bila saya letak di sini, ini ada 120. Padahal cikgu nak sampai 80 aja. So mungkin cikgu boleh naik atas sikit. Okay, tak naik pun tak apa. Sebab kalau kita naik atas sikit, sebab cikgu risau nanti pintasan Y tak tahu ada potong tak di bawah ini. So kita naik sikit. Atas, maksudnya eloknya ialah atas ada lebih sikit, bawah ada lebih sikit. Itu yang paling cantik lah. Okay. Tapi sekurang-kurangnya mesti muat. Okay. Kita tak label lagi dah.
Lepas tu kita akan tengok pula pasi Y kita. Okey, sebagai contoh katakan cikgu lukis pasi Y. Sama juga untuk awak letak pasi Y ini. Okay. Untuk awak letak pasi Y ini, jangan letak tengah-tengah macam ini letak di tempat garis tebal. Letak di tempat garis tebal dan sama juga untuk nak letak kedudukan pasi Y yang sesuai, tengok koordinat S. Koordinat S kita ada tak nombor negatif? Kalau tak ada nombor negatif, maksudnya sebenarnya kita letak sini adalah mencukup adalah okey. Letak di sini adalah okey sebab kita tak ada titik-titik koordinat S yang negatif yang perlu plot. Dan untuk ini, sebab nanti cikgu nak baca pindasan Y so letak sini okey, cikgu tak payah macam tadi nak cari tempat yang cantik. Sebab cikgu tak payah tahu pindasan X di mana, cikgu hanya perlu tahu pindasan Y. Tapi kalau kamu nak adjust cantik pun boleh. Macam tadilah, kita bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 petak di sebelah sini. Bila cikgu letak di sini ada 9 petak. Okey, cikgu tengok koordinat S tau. Koordinat S 2 cm kepada 5 unit. So 9 kali 5 ialah 45. Kita tengok pasi X kita. Okey, ada lebih tak 45? Tak ada. Paling banyak 30. Paling banyak 30. So terpulanglah. Awak kalau nak letak sini pun boleh. Awak nak letak sini sikit pun boleh. Okey, sebab masih muat lagi untuk 30. So fikirkan dulu mana tempat yang sesuai nak letak dia. Okey, kecuali betul-betul tak muat baru awak letak di paling tepi sini cikgu sangat tak galakkan letak di tepi sini. Okey, sekurang-kurangnya 1 petak masuk ke dalam. Kecuali memang hari itu cikgu bagi skala yang memang titik dia memang mengambil masa begitu ruangan yang begitu banyak. Kalau tidak, cikgu galakkan sekurang-kurangnya 1 petak ataupun 2 petak. Okey, so sudah buat keputusan di mana tempat saya nak letak pasi S dan pasi Y yang sesuai supaya nanti semua titik boleh block. Okey, kadang-kadang mungkin awak kata, cikgu saya sudah letak. Okey, cikgu saya sudah letak. Lepas tu bila block, alamak cikgu tak cukup. So apa yang boleh buat? Tak ada pilihan lain Padang pasi lukis semula. Tak ada pilihan lain. Kamu tidak boleh. Cikgu pernah nampak abang kakak kamu. Prok, alamak cikgu tak cukup. Tak cukup sikit di bawah ini. Katakan kadang tak cukup sikit di bawah ini. Dia pun pergi buat garis sendiri. Lepas tu dia plot titik di sini. Lepas tu dia sambung. Tak boleh. Tak dibenarkan. Kamu tidak boleh gunakan kawasan di luar ruangan hijau kertas graf kamu. Bila awak plot titik. Okay? Awak punya titik, awak punya garis tidak boleh di kawasan putih sekeliling itu. Kawasan putih sekeliling itu kalau awak pakai, walaupun awak pergi tambah skala, tambah petak sendiri kan, pun tak dibenarkan. Awak tidak ada pilihan lain kecuali lukis semula kertas graf ini. Lukis semula graf ini. Okay Boleh? So mula-mula kita tentukan pasi X, pasi Y yang sesuai. Okey, lepas itu tengok skala aja Dia kata 2 cm kepada 5 unit. So awak akan tahulah 2 cm maksudnya kita punya petak ialah macam ini Okey, sorry cikgu nak elas sikit Okey. Maksudnya kita akan label di sinilah. 2 cm, 2 cm. Itu sebabnya kenapa cikgu suruh awak punya paksi betul-betul di garis tebal supaya awak boleh nampak ini dengan lengkap. Dan bila awak label benda di sini, label benda di sini, cikgu tak nak awak tengok jadual sampai berapa awak berhenti. Tak. Tolong label sampai habis. Sampai habis, sampai tak muat. Cikgu tak nak lepas dia, kerana awak buat sampai sini aja. Nanti nak pakai perlu top up. Itu sangat bahaya. Biasanya waktu top up itu terlupa. Top up salah, hukuman dia sangat besar sebab dia dianggap sebagai skala awak tak seragam. Dan ini ialah satu kesalahan yang sangat besar bila awak lukis graf. Dia boleh menyebabkan awak hilang semua markah graf awak. So cikgu galakkan kamu block sampai mencukupi. So bila awak sampai mencukupi, kita letaklah kita letak ini Apa dia tak ingat sudah, sorry. Skala 2 cm kepada 5 unit. So kita akan tambah 5 setiap kalilah pada pasi X. So ini pun penting, namakan dia X. So kita mulalah 0. Setiap kali kita tambah 5 lah. Setiap kali kita tambah
So walaupun jadual ini sebenarnya sampai 30 saja kan, tapi cikgu galakkan kamu label sampai habis. So dia boleh sampai 40. Tak untuk siapa? Tambah 5 tak erti. Pakai kalkulator. Awak ingat tak waktu cikgu ajar awak janjang? Awak buatlah kosong sama dengan. Lepas tu tambah 5. Tekan atau tepat 5. Tekan lagi tepat 10. Tekan lagi tepat 15. Tekan lagi tepat 20. Itu untuk siapa kalau tak boleh hafal sifir 5 awak pakai kalkulator. Tekan, tulis nombor. Jangan salah nombor di sini. Okay. Biasanya nombor integer cikgu tak risau. Cikgu risau ialah nombor perpuluhan. Okay. So lepas tu baru kita isi pula untuk paksi Y 2 cm kepada 10 unit. 2 cm kepada 10 unit, nama paksi pula macam ini. So maksudnya bila saya nak namakan, saya akan namakan macam ini. Okay. Tulis nama paksi yang baru ini. So 2 cm kepada 10 unit. So setiap kali saya label pun satu petak lah. Label habis bukan hanya mencukupi untuk jadual sahaja. Kalau awak ikut jadual saja, cikgu tak tolak markah. Tapi bahaya macam cikgu katalah, nanti kalau nak pop up, jangan pop up salah. Salah, hukuman besar. Semua graf akan dapat kosong markah. Okay. Tadi 2 cm 10 kan, so cikgu label aja. Sorry 10, 20, 30. Kamu pun boleh buat sekarang 40, 50, 60, 70, 80, 90. Okay. Walaupun graf sebenarnya sampai 80 mencukupi label sampai habis. Boleh ya? Oh tadi cikgu lupa satu. Untuk jadual ini okay. Kalau awak contohnya soalan ini dia kata X, awak memang dapat nombor bulat maka tak apa. Okey, katakan ini, awak buat Y punca kuasa 2X. Awak dapat nombor perpuluhan yang tak putuskan. So, skema matematik tambahan, dia wajibkan kamu sekurang-kurangnya 2 tempat perpuluhan. Dan seragam. Maksud saya macam ini, ini yang cikgu cuba buat 4 tempat perpuluhan, 4 tempat perpuluhan, 4 tempat perpuluhan. Ini tiba-tiba cikgu buat 1 tempat perpuluhan. Sebenarnya bukan cikgu nak buat 1 tempat, tapi dia putus. Dia dapat 1 tempat perpuluhan kalau tak silap saya. Dalam exam jangan hantar jawapan macam ini. Kejar 4 tempat perpuluhan, kejar 1 tempat perpuluhan. Titik perpuluhan awak tidak seragam akan ditolak markah. So awak biasakan diri buat 2 tempat perpuluhan dan mesti seragam. Itu sebabnya ini walaupun kita akan tulis lepet biasa kita akan tulis 50, 34 cukup lah kan. Ini cikgu tulis 40 cukup lah. Tak boleh, dia mesti seragam. 2 tempat perpuluhan, 2 tempat perpuluhan. Okey, kalau dia memang nombor bulat semua tak apa. Tapi kalau dia ada kejap yang tak putus, ada yang kejap yang putus 1 tempat perpuluhan, awak bagi saya 2 tempat perpuluhan dan mesti seragam. Tolong cat dalam nota kamu catat mesti seragam. Sebab tak seragam maka jadual akan ditolak. Okey So skema matematik tambahan kata 2 tempat perpuluhan. Tapi cikgu nak awak take note sebab cikgu pernah nampak dalam perjumpaan pernah sekali keluarkan. Okey, biasa memang kita buat 2 tempat perpuluhan, tapi tolong take note sikit, cuba tengok skala yang ada di sini skala yang ada di sini ataupun awak boleh baca di sini. Awak boleh baca di sini. Okey. Contohnya di sini awak nampak 5 unit. 5 unit berapa tempat perpuluhan? Ilya, berapa tempat perpuluhan kalau 5 unit? Ada tempat perpuluhan tak? 5.0. Tak. Maksud saya kalau cikgu setakat bagi awak 5, ada tempat perpuluhan tak? Tak ada. Tak ada kan, dia integer. So kamu ingat di sini kalau dia bagi saya 5, graf boleh baca kalau dia bagi saya kosong tempat perpuluhan, graf boleh baca 1 tempat perpuluhan. Graf selalu baca ekstra 1. Maksud saya, katakan sekarang cikgu bagi sini katakan cikgu kata ini ialah 2 cm kepada 0.5 unit. Okey, kalau cikgu bagi skala macam ini 1 tempat perpuluhan kan? Graf awak boleh baca 2 tempat perpuluhan. Macam mana nanti cikgu terangkan, tapi dia selalu boleh baca ekstra 1.
Okey, extra 1. So kalau sekarang cikgu minta skala macam ini okey, cikgu minta skala macam ini. 2 cm kepada 0.05. Kalau ini 2 tempat perpuluhan, maksudnya jadual kita graf kita boleh baca sampai 3 tempat perpuluhan. So waktu itu tak pegang peraturan ini. Kita kena bagi jawapan dalam 3 tempat perpuluhan. Maksudnya yang ini awak kena bagi saya 385. Awak tak boleh bagi saya 39. Kalau awak bagi saya 39, nanti awak punya titik semua akan salah. Okay, cikgu ulang balik. Okay. Ikut peraturan SPM, waktu-waktu biasa, dia hanya wajibkan kita 2 tempat perpuluhan dan mesti seragam. Okay, mesti seragam. Tapi ada satu kes pengecualian ialah bila awak tengok skala dia, okay, awak tengok skala dia, contohnya di pagi ini, 2 cm kepada 0.05 unit. Kamu dapati dalam skala ini dia sudah ada 2 tempat perpuluhan. Okay? Kalau skala ini sudah ada 2 tempat perpuluhan, maka kita tak ikut peraturan skema matematik tambahan, kita terpaksa buat 3 tempat perpuluhan. Kita terpaksa buat 3 tempat perpuluhan. Kalau tidak, nanti semua titik awak akan salah. Semua titik awak akan salah. Tapi selama ini cikgu jarang jumpa skala jenis inilah. Kebanyakan masa saya jumpa skala macam tadi 5 unit, 10 unit, 2 unit, 0.5 unit, 0.2 unit, 0.1 unit. Itu biasanya yang cikgu nampak. So jarang kita perlu buat sampai 3 tempat perpuluhan. Tapi take note. Sebab dia kalau nak uji benda itu bukan tak boleh uji. Boleh diuji Okey, balik ke sini. So itu tapi tak kisah awak tulis 2 tempat perpuluhan ke, 3 tempat perpuluhan ke, pastikan benda itu kena seragam. Kena seragam. Tapi cikgu tidak galakkan pula. Oh cikgu kalau macam itu selamat cikgu saya tiap kali 3 tempat perpuluhan. Sebab makin banyak tempat perpuluhan di sini, nanti awak plot titik awak makin pening. Awak makin pening. So cikgu tidak galakkan kamu letak terlalu banyak untuk peningkan awak. Untuk peningkat awak. Walaupun sebenarnya untuk soalan ini, cikgu kata kalau untuk soalan ini 1 tempat perpuluhan pun mencukupi sebenarnya. Tapi sebab peraturan matematik, awak terpaksa bagi saya 2. Awak terpaksa bagi saya 2. Boleh Sebab skema. Kalau tidak sebenarnya graf ini 1 tempat perpuluhan mencukupi. Sebab sini tak ada tempat perpuluhan. So bila lukis graf, extra 1 tempat perpuluhan. Tapi skema matematik kita terpaksa buat 2. Kita terpaksa buat 2. So bila kita nak plot titik, untuk siapa tak suka tengok nombor perpuluhan punya, siapa tak suka tengok nombor perpuluhan punya, cikgu terpaksa minta awak pakai pensel, awak pakai pensel tulis di bawah, ubah ini jadi 1 tempat perpuluhan supaya nanti awak tak pening. Maksudnya awak buat ini 27.4. Nanti kena padam Ini kalau 140.0, ini ialah kejap. Ini untuk siapa yang tak boleh tengok 53.4, tapi jangan bagi saya tengok. Jangan bagi saya tengok. Nanti cikgu beritahu kenapa 79.4. Sebab skala kita tak ada tempat perpuluhan, graf sepatutnya extra 1 tempat perpuluhan. Mencukupi, more than enough sebenarnya, more than enough. So lepas tu kita akan plot titik. So bila kita plot titik, kalau untuk koordinat S ini okey sikit sebab 10, 15, 20, 25, 30 kita nampak dengan jelas. Ini tempat dia. Ini tempat dia. Cikgu highlight kuning kejap 10 apa dia? 10, 15, 20, 25, 30. So tidak ada orang wajibkan cikgu mesti bagi jadual mula daripada 5. Dan boleh berlaku kadang-kadang saya punya nombor 10, 15, 20, 25, tiba-tiba cikgu lompat kepada 35. Boleh, jadual saya boleh macam itu. Tapi skala awak tetap kena ikut. Skala awak tetap kena ikut. So untuk soalan ini nak label pasti S, koordinat S tak susah sebab kita nampak nombor dia dengan sangat jelas. Dia masalah untuk koordinat Y. Contohnya titik pertama nilai saya ialah 27.39 kan. So 27.39. Mungkin ada di antara kamu boleh blok titik terus. Untuk siapa yang tak boleh ataupun bila awak ada masalah cikgu tak berapa pasti, maka awak cuba pakai teknik kalkulator yang cikgu ajar ini
So apa yang awak perlu buat? Apa yang awak perlu buat? Okey, cikgu balik ke atas kejap. Sorry lah ya. Itu sebenarnya cikgu tak suka ajar tajuk ini online. Sebab pening sikit, go up, go down. Apa yang awak buat ialah, okey, ini semua pakai pensel catat di tepi saja sebab dia menolong kita plot titik aja. Awak ambil nombor ini, okey, 2 cm ialah dari sini sampai sini. Dari sini sampai sini ada berapa petak kecil? Intan tolong bilang kejap. Ada berapa petak kecil? Okey, Haras tolong bilang secara tegak. 2 cm ini ada berapa petak kecil? Ada 10. 10. Haras 10 ke? Hilang. Amira? Tolong bilang kejap. 10 petak? 10 petak. So apa yang kita akan buat ialah kita ambil nombor itu bahagi 10. Kenapa kita bahagi 10? Sebab ini 10 petak. Kamu bayangkan tadi cikgu katakan kadang-kala ada soalan bagi kita ialah 1 cm kepada 5 unit. Kalau cikgu bagi 1 cm kepada 5 unit, awak kena faham bila awak label jadual nanti, awak punya 1 cm ialah macam ini. Maka kalau ini keadaan dia, awak akan labelkan 0, 5, 10, 15, 20. So bila cikgu nak suruh awak kira ini, awak jangan bahagi 10 awak terpaksa bahagi 5. Kenapa? Sebab sini hanya ada 5 petak. Okay? So kalau 1 cm punya kita akan bahagi 5. Kalau 2 cm punya kita bahagi 10. Cikgu harap awak tahu alasan dia. Kenapa cikgu bahagi 10, kenapa cikgu bahagi 5. Sebab macam ini jarang diuji dalam AZ. Lama-lama awak akan lupa. Hanya awak akan ingat kalau awak tahu sebabnya. Okay? So kita bahagi 10. So contohnya ini awak buatlah 5 bahagi 10. Nilai dia, Intan berapa? 0.5. 0.5. Amira tolong kejap. Nombor 10 ni, saya pun akan bagi 10 sebab ini 2 cm. Amira berapa? Manual buat boleh. 10 bagi 10. 1. Okey, 1. So, itu maksudnya nanti kalau saya perlu pasi S, saya akan gunakan 0.5. Awak catat di mana-mana nanti cikgu tak grow up. Kalau untuk pasi Y, kita akan gunakan 1. Kita akan gunakan 1. Okey, apa maksudnya? Okey, balik ke sini. Okey. So cikgu nak plot titik pertama. Titik pertama ialah 10 untuk koordinat S dan koordinat Y dia ialah 27.39. Kita agak suka sikit nak plot titik ini sebab kalau kamu tengok di pasi Y sini tak ada nombor 27.39. Boleh So ada orang tahu cikgu lebih kurang di kawasan ini, cikgu lebih kurang di kawasan itu. Kalau tahu tak ada masalah. Tapi macam cikgu kata larak kamu tak boleh lebih daripada setengah petak kecil. Maksud saya, kalau jawapan sepatutnya di sini, awak label di sini, dikira salah. Sebab sudah lebih daripada setengah petak kecil. Okay, so cara kita buat okay, Shikin, ikut cikgu Ya. Okay, ikut cikgu okay, kita tengok ini, 27.39. Dia lebih kurang di kawasan mana 0 sampai 10, 10 sampai 20, 20 sampai 30 ataupun yang atas lagi. Kalau cikgu nak 27.39. Dia di kawasan mana? Kawasan pertama ini ke, kedua ini ke, ketiga ini ke, keempat ini ataupun seterusnya? Kawasan yang ketiga. Okey, kawasan ketiga. So apa yang awak perlu buat untuk nilai yang kita tak boleh terus baca pada paksi Y, mula-mula kita buat keputusan dulu dia lebih kurang di mana. Okey, lebih kurang di mana. Macam kamu biasalah awak kata cikgu di tengah-tengah. Yang masalah dalam matematik awak suka kata di tengah-tengah lepas tu awak terus label di tengah-tengah. Tak boleh. Okey? Tapi betul lah ayat awak di kawasan ini. Okey? Lepas tu awak keluarkan kalkulator awak. Awak angkat nombor ini nombor ini. Alamak. Okey? Awak angkat nombor ini sebagai sebutan pertama awak. Maksud saya akan tekan 20, Cikgu akan tekan 20 sama dengan.
Sebab cikgu angkat dia sebagai sebutan pertama saya. Okey. Lepas tu tadi kita sudah kira untuk pasti Y, bila kita bagi 10, nilai dia ialah 1 kan? So cikgu akan buat tambah 1. Cikgu angkat itu sebagai beza sepunya saya. Tambah 1. Okey. Sebenarnya soalan ni agak senang sebab dia integer tapi tak apalah, cikgu tunjuk kaedah dia. So di sini kita ada 27.39. Okey, 23.79. Apa yang awak perlu buat? Awak akan tekan sama dengan ini. Okey, maksimum boleh tekan 10 kali saja. Lebih daripada 10 kali memang tak boleh. Okey, cikgu tekan 10 kali dulu Awak tengok nilai di sini Cikgu tekan 10 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kamu nampak tak nombor 27.39? Tak nampak langsung kan? Okey, tak nampak langsung kan? Tapi awak nampak kenapa cikgu kata 10 kali kena berhenti? Sebab bila 10 kali awak sudah sampai sini. Awak sudah sampai sini. Bila saya tekan 10 kali, nombor ini mesti sama dengan nombor ini. Kalau tak sama dengan nombor ini, something wrong. Something wrong. Sama ada dia bukan tambah 1 ataupun awak perlu tekan 10 kali ataupun apa-apa. Tapi ada benda awak sudah salah. Okey So cikgu buat balik. Okey, cikgu akan buat 20 sama dengan tambah 1. Okey, cikgu tahu. Cikgu tekan sampai 10 kali pun saya tak akan jumpa dia. Maka apa yang saya buat ialah kali ini cikgu nak tekan. Sampai pertama kali saya nampak nombor ini lebih besar daripada dia. Pertama kali nombor ini lebih besar daripada dia. Okey Adika, bila sampai suruh saya berhenti Cikgu tengah bilang berapa kali saya tekan dah. Awak suruh saya berhenti. Jangan tekan cikgu. Okey 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bila dah berhenti? Adika? Sudah terlebih. Awak tahu cikgu cakap apa tak? Awak tengok nombor ini. Pertama kali awak nampak dia macam 30 memang lebih daripada 27. Tapi dia bukan pertama kali melebihi dia. Cikgu nak pertama kali melebihi dia. Faham maksud saya? Pertama kali melebihi yang 27.39. 27.39. Okey. Sebab cikgu tak boleh tekan sampai nombor ini keluar. Bila saya tak boleh tekan sampai nombor ini keluar, saya akan tekan sampai pertama kali saya nampak dia melebihi. Sekali lagi Okey, 20 sama dengan tambah 1. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dah. Okey. So 8 kali. Okey, awak mula-mula cikgu ajak awak akan rasa rumit sikitlah Okey, 8 kali dia keluar. Itu tak suka pakai ini. Okey, 8 kali dia keluar 28. Okey. Satu kali sebelum dia keluar apa Kalau kamu tak ingat nanti kesel nak tekan pakai ini. Tak boleh. Tolak satu balik lah. Tolak satu balik. Kalau kita tak ingat nombor sebelum dia. Okey, nombor sebelum dia ialah kenapa tak berfungsi sudah. Kejap. 20 sama dengan tambah 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satu kali yang awak tekan semula 27. Ataupun awak sepatutnya boleh tekan, okey sudah lebih. Sepatutnya okey. Tak boleh. Memang tak boleh So awak tekan baliklah 27. Okey. So awak akan dapati nombor ini 27.39 berada di antara mereka. Betul tak? Dia lebih tekak kepada 27 ke dia lebih tekak kepada 28? 27.39. Kalau cikgu suruh awak pundahkan kepada integer, awak dapat 27 ke dapat 28? 27. So dia lebih tekak kepada 27. So cara kita block
cara kita plot cari dulu. Okey, di tempat 10 ini, cikgu mula di tempat ini ya. Sebab cikgu nak enlarge bagi kamu tengok. Okey. So apa yang awak perlu buat? Mana dia? Sorry lah ya sebab nak ajar graf di sini. Pula kena besar bagi kamu tengok. Okey. Okey. Ini tempat 10, koordinat S dia 10. Cikgu tak kalahkan kamu bilan di sini Sebab kalau awak bilan di sini, nanti nak move ke sini, sengit lagi. So bilan di tempat koordinat S 20 situ. Okey, ini tempat sebutan pertama kita 20. So kalau kamu tadi ingat dia ialah 7 petak, 8 petak dan dia lebih tekak kepada 7 petak. So awak bilan macam ini tempat ini sebagai 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boleh? 7 di sini. Okey, cikgu tulis 7 di sini, 8 di sini. Boleh? 7 di sini, 8 di sini. So, tempat yang kita nak plot, kita akan plot di antara dia tapi lebih tekak kepada 7. So, cikgu kena enlarge lagi untuk kamu sampai maksimum cikgu boleh enlarge. So, cikgu akan plot di tempat inilah. Lebih kurang macam ini. Boleh? Antara 7 dengan 8 tapi lebih tekak kepada 7. Nah, itu cara saya plot. Ini kena padang. Inilah titik dia. So kamu tak biasa tau sebab matematik jarang plot titik macam ini. Okay? So, cikgu pergi kepada titik kedua. Okay, titik kedua okey sikit sebab nilai dia ialah kalau cikgu ubah kepada satu tempat perpuluhan dia ialah 1540.0. So, cikgu boleh plot. Ini okey sikit sebab dua-dua nilai boleh baca daripada graf. Okay? 5. Itulah susahnya. Okay? Awak nampak 15 ini ya? Cikgu Quran 15. Kemudian cari 40. Di sini. Di sini. So cikgu boleh plot terus tempat ini. Okey. Lepas tu garis ketiga 20. 20 ialah ini ya. 20 ialah ini. Nilai dia 53. So untuk memudahkan awak jangan baca sampai banyak sangat tempat perpuluhan. So awak boleh baca saja 53.40 ataupun sebenarnya untuk graf 53.4 pun mencukupi 53.4. Okey. Farisa 53.4 di mana? Maksud saya di antara 30 sampai 40 ke, 40 sampai 50 ke, 50 sampai 60 ke mana? 53.4. 50 sampai 60. Okey. So maksudnya nanti bila kalau kita nak pakai teknik kalkulator, sebutan pertama kita ialah berapa? Sebutan pertama kita ialah apa? Farisa sambung. 50. Kita ambil nombor yang lebih bawah itu 50. Dan kita ingat tadi kita punya pasi Y ialah tambah 1 Okey. So kita tengok kita boleh dapat tak 53.4. Atau awak rasa boleh dapat tak? Sebenarnya kalau sorry. Tak boleh. Cikgu lupa tekan sama dengan 50 sama dengan tambah 1. Itu kenapa cikgu tahu cikgu tadi tak tekan sama dengan? Sebab ini. Tadi keluar 50 tambah 1 kan? Bukan answer tambah 1. Okey, kalau awak sudah tahu cikgu tak boleh, maka awak berhati-hati Pertama kali dia melebihi 53.4, awak suruh cikgu berhenti Boleh Farisa? Boleh. 1, 2, 3, 4. Dah cikgu. Okey. So kita tahu di antara 3 dengan 4. Waktu tadi ialah 53, 54. Okey. Okey. Antara 3 dengan 4. Ini ialah 53, ini ialah 54. So kalau saya nak 53.4, dia lebih tekak kepada siapa? 53. 53. So maksudnya bila saya nak plot, okey, alamat 20 di mana? Okey, 20 di sini. 20 di sini So kalau kamu tengok cikgu akan mula bilan di sini. Cikgu tak mula bilan di pasi Y dah.
Okay? Cikgu akan mula bilang di sini, cikgu tak mula di sini. Sebab kalau cikgu mula di sini, cikgu tapak benda ini, nanti cikgu nak gerak ke sini jauh, cikgu nak pergi. Sampai sini sudah sengit. So cikgu terus mula di sini mula di tempat 20 punya dan cikgu mula di 50, cikgu bilang sampai 3 petak. 3 petak sebab dia di antara 3 dan 4, lebih tekak kepada 3. So kalau awak bilang, okey, dia akan jadi macam ini Okey, awak tengok cursor cikgu Okay, tempat ini 50. So tempat ini yang pertama, kedua, ketiga di sini. Okey, ketiga di sini. Okey, keempat di sini. So cikgu akan label ketiga atas sikit. Atas sikit. Tapi tak sampai separuh. So cikgu akan label lebih kurang kawasan macam ini. Sengit sikit. Sorry. Masih sengit lagi. Atau kenapa cikgu kata sengit sebab titik persilangan saya tak betul-betul ada pada garis. Ya. Okey. Ini dia. So kena begitu tepat. Sampai begitu tepat so itu cara kita akan plot titik ini. Boleh Okey. So nanti awak siapkan latihan graf pertama ini. Okey, semua orang yang selepas kejap cikgu kena kecilkan balik. Okey, awak plot ke 5 titik ini, lepas tu awak lukis garis penguaian terbaik. Ingat lagi garis penguaian terbaik ialah dia melalui seberapa banyak titik yang boleh dan seimbang. Okey, dan cikgu minta kalau kamu tengok soalan ini, jangan lukis macam ini kepada saya Pastikan awak punya garis cikgu boleh baca pintasan Y. Cikgu boleh baca pintasan Y. Jangan sampai tak boleh baca pintasan Y. Boleh Okey. Kamu dengar sini sebab besok cuti kan. Hari Khamis baru ada kelas saya. So boleh tak kamu hantar graf PM cikgu sama ada awak nak 3 dalam satu PDF ataupun awak nak hantar snap picture kepada saya pun boleh. Okey snap picture kepada saya pun boleh. Paling lewat hari Rabu sebelah petang boleh tak? Cikgu paling lewat hari Rabu sebelah malam pukul 8 cikgu duduk situ semak awak punya graf. Kamu jangan hantar awal-awal pagi sebab cikgu nak semak benda ini, cikgu kena enlarge awak satu-satu tengok titik itu, ambil masa. So tolong bagi masa saya semak. Paling lewat hari Rabu sebelah pagi awak kena hantar kepada saya lah. Okay, paling kalau ada sikit lagi orang, 2 orang sebelah petang mungkin okey kot. Sebab hari Rabu malam cikgu pukul 8 mula semak. Habis saya semak, awak perlu hantar kepada saya tak akan semak lah. Cikgu tak sempat lah semak waktu sekolah, waktu online kelas So awak plot semua titik, awak lukis garis sampai tapak pastikan garis awak ikut penguraian terbaik dan pastikan saya boleh baca awak punya pintasan Y. Tak cukup panjang pun tak boleh. Dan ini wajib gunakan pembaris. So itu sebabnya cikgu galakkan kamu pakai pembaris panjang Pakai pembaris panjang. Jangan gunakan pembaris pendek. Sebab bila awak gunakan pembaris pendek, awak move ini, awak punya garis akan sengit. Macam semalam siapa pagi saya. Okay, cikgu boleh nampak tak garis awak sengit. Walaupun awak rasa sikit. Dan ini satu kesalahan yang besar kalau awak punya garis tak nampak lurus. Macam ini kan. Cikgu tadi freehand lukis. Kalau awak hantar macam ini kepada saya, garis ini tak dapat markah. Sebab tak lurus. Cikgu tak tengoklah penguraian terbaik ke tak terbaik lah. Sebab tak lurus, tolong markah dulu. Boleh So masa ada sikit lagi, cikgu cuba pergi kepada mana satu yang skala susah sikit punya Okey, kita pergi kepada soalan 3. Soalan 3 Soalan 3. Nanti awak siapkan ketiga-tiga graf Okey, untuk soalan 3. Sekejap cikgu tengok soalan dulu. Apa skala dia? Okey. So skala dia kalau kamu tengok untuk pasi X punya dia 2 cm kepada 0.1 unit. Kemudian untuk pasi Y punya 2 cm kepada 0.2 unit. So mula-mula kita kena tahu dulu kita kena tahu dulu mana tempat pasi X dan mana tempat pasi Y kita Okey, kalau cikgu letak macam tadi
Cikgu letak di sini, muat tak? Okey. Cikgu letak di sini untuk pasi S. Ilya tolong semak muat tak? I'll check koordinat Y untuk tengok muat tak muat dia. Okey. Lepas itu, kalau cikgu letak di situ Okey, lepas itu kalau saya letak pasi Y di sini. Muat tak? Dari belakang. Ain tolong semak. Muat tak? Ingat yang cikgu kata, ada berapa petak. Lepas tu awak kali dengan skala dia. Kalau muat untuk ini, muatlah. Muat tak? Dua-dua orang? Muat kot. Aku. Muat cikgu. Okey. Kalau siapa yang cook itu, awak cuba nasi awak lah. Okey, cikgu angkat dia muat. Okey, siapa tak pasti, maka apa yang awak boleh buat. Kalau tak faham cara saya ikut tengok itu, maka awak pergi buat lah. Nanti tak cukup, baru kita tukar. Okey. So, skala saya juga 2 cm. So, maksudnya cikgu akan buat. Okey, cikgu akan buat kosong tempat ini. Okey. Tempat ini 0.1. Kalau kamu tak nak buat label di situ pun boleh. Tapi nombor tolong tulis dengan jelas. Mana tempat dia. Jangan tulis macam ini. Nak cakap mana pun orang tak tahu. Okey. So, kalau takut orang tak boleh baca, awak buat label lah. Kalau tidak, awak buat betul-betul di sini. Seolah-olahnya tengah-tengah nombor itu, itulah tempat label dia. Okey, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8. Muat ke? Jadual kamu sampai berapa? Jadual kamu sampai 0.6. Okey, muat. Okey, sebelah untuk pasi Y tadi ialah 2 cm kepada 0.2. So, cikgu akan label 0.2. Label, kalau tak nak buat tanda, label betul-betul di tengah-tengah macam ini. Jangan macam ini nak cakap mana orang pun tak tahu. Nak cakap tempat ini ke nak cakap tempat ini? Nak cakap tempat ini. Boleh 0.2, 0.4, 0.6, 0.8. Okey, ada ni 0.8 sambung. 1.0. 1. Berapa? Sorry, ada ni berapa? 1.0 lah. Ataupun tulis 1. Tapi cikgu akan galakkan kamu tulis 1.0. Okey. Tadi siapa nyaris nak cakap 0.10 itu, tolong Kalau lain kali kalau melibatkan nombor perpuluhan, awak pakai kalkulator. Awak pakai kalkulator. Macam cikgu kata, elakkan masalah ini 0 sama dengan. Kemudian setiap kali kita punya skala 0.2 kan. Bagi kalkulator buat untuk awak. 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1. 1.2. Dia buat untuk awak. Kalau siapa tadi nyaris nak cakap 0.10 itu, 0.10 tu. Ada ni pun hampir nak cakap sudah kan. Okey. Okey, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8. Ada ni? Okey, 2.0. Tadi siapa tak boleh cakap 2.0 itu pakai kalkulator 2.2. Muat ke 2.2? Kita hanya nak, okeylah kita nak sampai 1.06 pun. Kita nak sampai 0.16. Takut nanti kita punya pindasan Y muat ke? Okey. So kita akan plot titik So titik, okey. Kali ini masih lagi, awak tengok jadual sendiri nilai kita masih okey lagi. Di mana cikgu bagi 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6. Okeylah, baik hati cikgu lagi. Okay. Ada masanya pasi S pun susah, koordinat S pun susah, koordinat Y pun susah. Okey, kita dapat nombor kecil dulu. Nombor kecil tadi sudah buat? Okey, belum. Okey. Memandangkan pasi S punya semua cantik, kalau tak cari pun tak apalah. Yang pentingnya pasi Y punya. Okey, pasi Y punya, cikgu nak tahu nanti saya nak satu petak kecil saya berapa? Hazani tadi sudah keluar. Syukin, satu petak kecil berapa? Kalau 2 cm kepada 0.2. Ada 10. Bagi 10 jadi 0. Ini bagi 10 berapa? 0.02. Ingat nanti kita tekan kalkulator ialah 0.02. Okey, cikgu sekarang nak block 0.12. Ada di sini 0.12.
Ada tak 0.12 di sini? Syikin tuan sambung jawab. Alah, masa sudah lebih. Okey, last point Okey, 0.12 ada di sini? Tak ada. Tak ada. Dia lebih kurang di mana? Antara? Antara 0 dengan 012. Okey, antara 0 dengan 0.2. Antara sini. Antara sini. So, untuk siapa yang boleh plot titik, terus plot lah. Untuk siapa yang tak boleh, kita pakai teknik calculator. Kita pakai teknik calculator. So, kita keluarkan calculator. Okey, apakah sebutan pertama kita? 0. Okey, 0 sama dengan. Okey, cikgu nak tambah berapa? 0.02. 0.02. So, kita cuba dulu sampai 10 petak. Tengok boleh tak dapat 0.12. Kalau dapat, suruh saya berhenti ya. Sebab cikgu nak sebut berapa kali saya tekan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stop. Okey, 6 tadi 6 sudah sampai. So, kalau boleh dapat ngangan, cantik lah. Kita pun kira lah. Okey, kena enlarge lagi. Okey, so kita kira 6 petak 6 petak. Okey, walaupun cikgu ada garis di sini, tapi ini tetap tempat kosong 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kawasan dia. So, awak plot di sini. Shot lah. Cikgu tak shot. Okay, plot shot di sini. Ini jawapan. Tak shot lagi. Seberapa shot yang boleh cikgu susah sebab cikgu pakai komputer. Ini. Itulah cara kita buat. Ini cikgu punya paksi pun tak shot sebenarnya. Okay? So, awak cuba buat 3 graf ini, kemudian lukis garis penguayam terbaik. Pastikan garis penguayam terbaik itu boleh baca pindasan Y. Cikgu rasa soalan 3 ini, nanti semua orang lukis naik atas sikit. Cikgu takut dia punya pindasan Y terlalu ke bawah nanti. Okay? Okay. Buat semua titik, lukis garis, bagi cikgu tengoklah Bagi saya tengok dan cikgu akan beritahu okey ke tak okey. So, itu latihan untuk hari ini. Siapkan 3 graf ini punya titik dan garis penguaian terbaik dia. Itu saja untuk hari ini. Okey Kejap Ada